Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, kita mungkin membaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sidang penonton, sidang pendengar, para jemaah kelas takmir yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan juga JAIS serta PAID Kuala Langat, kepada sidang penonton daripada surau-surau yang terpilih lah ya, antaranya surau Syam Abdul Majid, surau An-Nur Tongkah Morib dan juga surau Darul Islam Teluk Panglima Garang. Saya doakan para jemaah sekalian berada dalam penjagaan Allah, diberikan kesihatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kasihi dan saya hormati kepada pengurusi-pengurusi lah ya, surau, dan saya yakin surau ini menggembeling tenaga, memikul mandat yang besar keberadaan kita dalam kawalan pergerakan ya. Namun begitu ya, semua itu akan disaksikan ya di akhirat nanti oleh seribuan ya manusia ya yang mengatakan, menyaksikan, membuktikan bahawa tuan-tuan ya menjadi tunggak ya, tunjang kepada nadi masyarakat insya-Allah, dan pada para jemaah ya istiqamah ya dalam mentaati perintah Allah ya, teruskan ya mengimarahkan surau-surau ya, masjid-masjid, agar ya imarah itu ya menjadikan kampung kita, ahli masyarakat kita ya dijaga ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Allah SWT ya, agar masyarakat kampung kita semua hidup dalam aman dan harmoni insya-Allah. Jadi kita sambung pengajian kitab Mastika Hadis kita. Yang lalu kita telah pun mengetahui beberapa fadilat ya tentang solat sunat tahajud ya. Dan saya pun telah jelaskan bahawa solat sunat ini jangan pandang enteng, ataupun jangan menganggapkan solat sunat ini sebagai picisan ya dalam hidup, jangan ya, sebab ia adalah satu persoalan yang akan ditanya oleh Allah SWT yang disaksikan oleh para malaikat ya, khusus malaikat Atid dan Raqib malaikat Raqib dan Atid yang mencatatkan amalan kita, dan ditanya oleh Allah SWT, adakah si fulan ya hamba Allah ini melakukan solat sunat bagi menyempurnakan solat kefarduannya. Setelah persoalan itu dapat dijawab ataupun telah disaksikan, dinyatakan oleh para malaikat, maka barulah soalan berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zakat, haji dan sebagainya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika soalan perihal berkaitan dengan solat khususnya solat wajib tidak dapat diungkapkan, tidak dapat dijawab oleh hamba Allah, seseorang hamba Allah itu, dan ditambah pula tidak melakukan solat-solat sunatnya, maka kemungkinan besar untuk dia melepasi soalan yang berikutnya berkaitan puasa zakat tidak dapat dijawab soalan basic asal tak dapat jawab, apatah lagi soalan-soalan berkaitan puasa, haji dan sebagainya. Baik, kita baca satu lagi berkaitan dengan solat tahajud ini
yang lalu kita mengetahui bahawa kebaikan, 5 kebaikan kita dirikan solat tahajud, dan ianya kebaikan kepada dunia kita. Ibadah untuk kebaikan dunia, automatically dia memberi kebaikan kepada akhirat kita. Apa dia? Baginda Nabi SAW menyebut orang yang melakukan solat tahajud ataupun solat malam ini ialah mereka merupakan melakukan amalan orang-orang yang soleh yang terdahulu, amalan soleh yang terdahulu, salafus soleh yang terdahulu. Jadi orang yang melakukan membezakan orang kemudian ni, kita ni banyak, kita ni jutaan bilion manusia di zaman ini, tapi mempunyai ciri-ciri orang yang salafus soleh terdahulu, yang kita kata yang lebih dekat dengan baginda Nabi SAW, amalan sahabat, amalan tabi'in, amalan tabi'in, amalan salafus soleh, ulama-ulama mujtahidin, amalan aulia, amalan fuqaha, mereka ini semestinya melakukan solat malam ataupun dipanggil solat tahajud ini kerana ia adalah satu perbuatan yang mereka tidak akan tinggalkan. Nanti kita akan dengar sabda Nabi SAW yang solat tahajud ini merupakan kewajipan bagi Nabi. Kita wajib solat 5 waktu. Nabi solat malam itu termasuk dalam kewajipan baginda Nabi. Nampak? Jadi para yang terdahulu ni mengikut cara Nabi, menjadikan juga solat malam itu kewajipan bagi diri mereka. Jadi kita melakukan solat malam ini mendapat mencontohi ciri-ciri para sahabat, para terdahulu yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Yang kedua, perbuatan orang yang bangun malam ataupun solat malam ini, ia adalah mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang bangun malam ini dia ingin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak tahu, yang pastinya dia tidak tahu perbuatannya itu yang mendekatkan diri dia itu kepada Allah itu akan kebaikan yang akan dia perolehi. Dia tidak tahu. Dalilnya suratus Sajadah yang kita biasa baca kan pada subuh Jumaat, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Sebelum ayat tu Allah sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nampak? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang bangun malam ni dia menjauhkan ataupun merenggangkan diri dia dengan tempat tidurnya. Tatajafa ni menjauhkan, atau maknanya dia bangunlah. Anil madaji', madaji' ni tempat tidurnya. Untuk apa? Yada'una rabbahum, untuk dia menyeru berdoa pada Allah SWT. Bermaksud doa ini dia nak bangun malam lah, solat, berdoa, qiyamul lail dan sebagainya. Khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun, dalam keadaan dia takut kepada Allah SWT, dalam dia keadaan dia inginkan kepada rahmat kasih sayang Allah SWT. Tamak ni kita berkata bahasa bahasa Melayu tamak kan. Tamak ni tamak lah kan. Kalau bahasa Melayu tamak harta, tamak rezeki kan, tamak. Tapi dalam bahasa Arab, tamak ni sebenarnya tamak juga, tapi tamak untuk memperoleh keredaan Allah. Tamak ingin, tamak ni maksudnya ingin memperoleh, ingin yang bersangatan. Tama'ah ni maknanya ingin yang sangat-sangat. Sangat apa? Ingin sangat akan keredaan Allah SWT. Cuma bila di bahasa Melayu maksud dia lain pula. Tapi dalam sudut bahasa Arab, tamak ni adalah makna yang positif lah. Tapi bila maksud bahasa Melayu, tamak itu bermaksud negatif. Apa? Maksudnya orang yang
sanggup bangun malam ini, dia sanggup memisahkan dirinya dengan tempat tidur dia untuk dia bangun malam menyeru berdoa pada Allah SWT dengan penuh ketakutan dan mengharapkan ataupun menginginkan keridaan Allah SWT semata-mata. Dan ayat berikutnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan dia tak tahu pun amalan yang itu menjadikan satu yang dirahsiakan oleh Allah SWT, dan dia akan tahu nanti di akhirat nanti bahawa Masya Allah, inilah hasil-hasil tuaian aku di dunia dulu. Nampak? Tu berkaitan dengan solat malam ini, Masya Allah. Ya, kita katakan banyak sangat fadilat-fadilatnya. Sebab itu solat malam ini, qiyam tahajud ni khususnya merupakan amalan wajib bagi Nabi SAW yang dicontohi oleh para sahabat, para orang terdahulu. Ketiga, boleh menghapuskan segala kesalahannya. Sayyiat ni mana kesalahannya, keburukannya. Keempat, boleh menjauhkan dia daripada perkara mungkar. Sebab bila dia dah biasa dengan bangun malam, maka insya-Allah lama-lama dia nak buat perkara yang maksiat ini, dia akan rasa tidak suka dan dibenci. Berbanding orang yang tak bangun malam ni, asyik tidur je sepanjang malam, bimbang dia nak melakukan maksiat itu lebih mudah ataupun lebih sukar dia nak mengekangkan sifat kesukaannya untuk melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab dia tidak, hatinya itu mungkin, wallahu alam, orang yang tak bangun malam ni atau orang yang sukar untuk bangun malam bertahajud ni, bimbang hatinya tidak diberikan taufik, itu bimbang. Sebab itu kita lagi peringkat para puan-puan haji, puan hajah, peringkat kita ni dah mula bangun untuk kita dekatkan diri pada Allah SWT di waktu malam. Mungkin terdahulu kita pada zaman remaja, mungkin kita sukar untuk bangun malam, maka Allah bagi peluangkan panjang umur ni untuk kita berubahlah, jadikan bangun malam itu adalah sebahagian agenda hidup ataupun tentatif hidup kita seharian, insya-Allah. Dan yang terakhir bagi Nabi SAW menyebut, ini yang penting ni, yang kita rasa macam tak ada kaitan aja, bangun malam, tapi boleh dijauhi sebarang penyakit. Ini sangat menarik, poin yang Nabi SAW sebut, wa mataradatul lidda'i anil jasad, boleh menjauhi penyakit dari tubuh badan kita. Nak lagi sekarang musim COVID-19, boleh terhindar penyakit tersebut, Masya Allah. Jadi panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat kita, berjemaah yang lain, agar kita semua, ahli keluarga kita, ahli jemaah kita, surau kita, masjid kita, rajinkan bangun malam agar semua terhindar ataupun terpelihara daripada penyakit, khususnya penyakit wabak COVID-19 ini. Saya tak nak ceritalah implikasi buruk daripada penyakit COVID ini. Satu-satu yang kenalan kita telah pergi, satu-satu saudara mara kita telah pergi, jiran kita telah pergi kerana COVID ni. Jadi sebab itu, baginda Nabi SAW menyebut dalam hadis ini, menjadikan satu panduan kita. Baginda menyebut orang yang bangun malam boleh menjauhkan dirinya daripada penyakit. Maka dalam konteks kita hari ini, penyakit COVID insya-Allah tak akan terhindar. Jadi puan-puan hajah, puan-puan haji, tuan-tuan haji, para jemaah sekalian, marilah kita bermunajat kepada Allah SWT. Bukan kata pada hari ini kerana COVID, tapi jadikannya, kalau kata belum biasa untuk bangun malam, jadikan sempena kita kata wabak yang melanda negara kita selama dah 2 tahun ini, untuk kita bermunajat pada Allah setiap malam, di waktu ketika mana orang lain sedang tidur, iaitu berqiyamul lail, insya-Allah. Baik, hadis berikutnya berkaitan dengan bertahajud juga. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqaza imra'atah fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa sallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'. Ini agak menarik bagi pasangan suami isteri lah. Saya nak tanyalah tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dalam keluarga kita lah, biasanya yang bangun dahulu, kita semua hidup berkeluarga,
Pagi kita bangun, siangnya kita bekerja, petangnya kita berehat, malam dah kita mula masuk tidur. Dan pada awal pagi ataupun awal kehidupan dalam keluarga lah, maksudnya bangun tidur tu lah awal kehidupan kita dalam keluarga kita. Saya tak tanya keluarga orang lain, tanya diri keluarga kita, tanya tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Siapa dalam kalangan tuan-tuan haji ataupun hajah, suami atau isteri yang bangun dahulu setiap hari? Cuba kita cek. Jangan jawablah, jawab diri sendiri. Jawab tuan haji, jawab sendiri, puan hajah, jawab sendiri. Siapa dalam kalangan suami, isteri ataupun anak, jika ada anak, yang bangun terlebih dahulu setiap hari? Cuba kita cek. Nanti cuba tanya kalau ada puan hajah, tuan haji, tanya. Siapa yang bangun dulu, awak ke saya? Saya ke awak setiap hari? Ataupun yang banyak kita buatlah persentase sebulan. Suami ke isteri yang banyak bangun dahulu? Siapa yang bangun dahulu? Siapa yang kejut siapa? Kita nak membentuk masyarakat, nak bentuk negara, bentuknya negara yang baju, negara yang harmoni, negara yang baldatun thayyibah, negara yang baik itu, yang Allah akan ampunkan. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nak dapat negara baldatun thayyibah ni, dia adalah bermula pada masyarakat. Nak bentuk masyarakat yang baik ini, yang diredai Allah ni pula, dia terbentuk dan bermula daripada keluarga. Dan keluarga itu nak dibentuk daripada siapa? Suami dan isteri. Jadi siapa dalam kalangan suami, tuan haji ke puan hajah, yang bangun dahulu setiap hari? Ataupun yang lebih kerap bangun dahulu, frekuensinya lebih tinggi daripada suami ke isteri? Cuba tanya. Kalaulah suami itu selalu digerakkan oleh isteri, ini kena tanya balik dalam diri kita. Sebab apa Ustaz? Tak boleh ke suami isteri itu bangun dahulu? Bukan tak boleh. Kita nak ikut tadi kan, nak bentukkan negara, masyarakat yang baik. Dan masyarakat yang baik adalah pada keluarga yang baik, dan keluarga yang baik itu ada suami isteri yang baik. Dan menjadi suami isteri yang baik yang membentuk ialah suami. Kenapa? Sebab apa saya kata suami? Sebab berdasarkan hadis ini. Dalam hadis ini Nabi sebut suami dulu membangunkan isteri, barulah yang kedua Nabi nyebut isteri membangunkan ataupun mengejutkan isteri. Isteri pula mengejutkan suami. Jadi dah terbukti. Jadi sebab itu saya kata berdasarkan bacaan hadis ini, kita cuba tanya dalam keluarga kita, suami isteri, siapa yang kerap bangun dahulu? Kalau isteri kerap bangun dahulu, suami asyik dikejutkan dengan oleh isteri, asyik didahului isteri aje. Suami ini asyik nak harapkan isteri kejutkan dia. Ni kalau boleh ubah. Sebab kita nak bentuk keluarga tadi, nak bentuk keluarga, keluarga yang hebat, mesti terletak pada suami atau pada ayah. Tapi kalau dalam keluarga tu anak-anak yang bangun dahulu, selalu kejutkan suami, selalu sebut kejutkan ayah dia, ibu dia, masya-Allah, ini lagi hebat lah. Tapi Nabi sebut ni maknanya tak payah nak berlaku, kan? Sebab yang berbentuk keluarga ni ialah suami, bukan anak-anak. Kalau anak-anak tu dapat buat demikian, ini adalah hasil bentuk daripada hasil ayah dia. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah melimpahkan rahmat. Nampak? Tu saya kata nak dapatkan negara yang hebat, negara yang baik, terletak pada masyarakat yang harmoni, masyarakat yang hebat. Nak dapat masyarakat yang hebat terletak kepada siapa? Keluarga yang hebat. Nak letak keluarga yang hebat terletak pada suami. Sebab itu Allah menyatakan hadis ini, Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang lelaki yang bangun daripada tidurnya pada sebahagian daripada malamnya. Nampak? Nabi tak sebut kat situ Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang wanita. Itu sebab saya cakap tadi, kalau isteri bangun dahulu setiap hari daripada suami, cek balik suami tadi. Cek balik.
Saya tidak nak menegur sesiapa, tapi kita belajar sama-sama pada hadis ini bahawa Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya, rahmat dan rahimnya kepada seorang lelaki. Rahimallahu rajula qama minal lail. Tak kata rahimallahu nisaa ataupun imra'ata, tapi perkataan di sini dah rajula. Jadi sebab itu suami kena bangun dahulu berbanding isteri. Yalah, sesekali tu isteri bangun dulu tu biasa, sesekali. Ini jangan setiap kali. Jadi kita ubah. Rahmat Allah itu akan dapat oleh seorang suami itu yang bangun pada tidur malamnya, lalu dia bertahajud, bersolat. Kemudian dia dah selesai solat ataupun dia dah dapat 2 rakaat ataupun sebagainya, janganlah sampai dekat subuh. Dia bangunkan isterinya untuk mengerjakan sembahyang juga. Nampak? Di sini buktinya bahawa isteri ini dikejutkan oleh suami. Dalil dalam hidup kita, nak mulakan kehidupan dalam keluarga kita, isteri dikejutkan oleh suami, bukan suami dikejutkan isteri. Cuba kita, kalau yang belum beramal dengan hadis Nabi ini, kita amallah. Sekiranya isterinya itu enggan bangun, biasalah, bukannya senang kan nak bangun tidur ni, sedap musim hujan dah sekarang, sejuk-sejuk, enggan, dia enggan kat sini bukanlah maknanya abah, maknanya dia maknanya bukanlah kita kata tak nak bangun tu yang dia dia bersifat abah ni, maknanya dia enggan yang berat lah. Bukanlah sifat abah sombong tu, abah wastakbara. Abah ni maksudnya sombong juga, tapi maksud abah ni dia macam enggan, macam liat untuk dia nak bangun. Sekiranya dia liat nak bangun, sebab malas ke sebagainya, maka hendaklah cara menggunakan cara yang lembut. Ni Nabi ajar, kalau tak nak bangun, nadaha fi wajhihal ma'a. Nadaha ni, perkataan nadah, maknanya renjis, bukannya saqa. Bukan perkataan saqiyah. Saqiyah ni menyiram air, itu tak betul. Menyiram air itu kesian, basah lebih. Tapi nadaha renjis macam tu. Muka dia, muka dia, insya-Allah dia tersedar, dia boleh bangun. Ni adab nak mengejutkan orang. Jangan pula, ni pun satu juga cara nak kejutkan orang. Tengok Nabi, nak mengejutkan seseorang, Nabi ajar dengan cara nadaha fi wajhihal ma. Bukannya mengejutkan seseorang itu dengan gerakan badan ataupun dengan suara yang kuat. Bangun, tetap ketuk pintu sebagainya. Ini tidak dianjurkan. Ini satu cara juga untuk mengejutkan seseorang. Kita gunakan cara Nabi lakukan, renjiskan air sedikit ke muka. Bukan ketuk-ketuk pintu kuat, bukan ketuk badan kita dengan anak itu ataupun isteri kita dengan cara yang kasar sebagainya. Baik. Demikianlah juga, nampak, barulah kedua. Kita kata sesekali suami pula terlena, suami terlena, isteri pula kejutkan. Dan kalaulah isteri kejutkan sesekali itu, dia juga mendapatkan apa? Allah juga melimpahkan rahmatnya kepada seseorang wanita. Nampak? Wa rahimallahu imra'ata. Nampak baru yang kedua. Yalah, maklum jugalah, bukannya suami pun boleh konsistensi. Ada kalanya pun dia pun terlena juga, maka disokong. Ni kata hubungan suami isteri tadi, suami ini tidak menjadi hebat, melainkan dengan ada sokongannya suami isteri. Nampak? Janganlah kata suami itu hebat, sebab dia hebat tu kerana isteri dia lah. Itu kena pegang. Macam ni, ada kalanya isteri bangun pula, dia kalau bangun, Allah juga turut akan melimpahi rahmat dan kasih sayangnya kepada wanita, dan dia solat dulu. Dia solat dulu,
Dia bangun dan dia solat, lalu dia bangunkan suaminya pula. Nampak? Itu tertibnya. Nampak? Isteri pula kejutkan suami dengan cara yang sama juga. Ya, dengan apa? Wa nadahat fi wajhihil ma'a. Renjiskan air kepada pada suaminya. Okey? Baik. Seterusnya hadis yang berikutnya ialah an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyah wa zalika kullu lailah. Rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada satu saat yang berkat. Nampak? Ada pada malam hari itu ada saat yang berkat. Maksudnya setiap malam ni yang kita bangun ni ada satu saat yang berkat. Saatan. Saya nak sebut saatan ni maksudnya ada masa-masanya pintu langit ni dibuka. Itulah. Bila pintu langit dibuka ni maknanya langit, kita dah tahu kan peristiwa Isra Mi'raj. Baginda Nabi SAW di-mi'rajkan ke langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Dan setiap langit tu ada penjaga pula. Dan setiap penjaga tu akan bertanya, siapa yang nak masuk ni? Nanti pergi lepas langit yang kedua, siapa pula yang datang ni? Nampak? Maksudnya setiap langit tu ada penjaga dan akan disoal. Tapi ada satu saat dalam betul hadis Nabi, yang saat ini pintu-pintu itu terbuka. Open. Open. Kan? Yang dibuka, tapi saat itu tidak lama. Dan waktu itu kita ambil peluang untuk berdoa dan beramal. Sebab apa? Dia direct terus ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan dirinya diterima di mustajab. Antara yang kita nak tahu, selain waktu malam ni ada satu saat yang diberkati ataupun yang saya sebutkan tadi, yang berharga tadi, saat yang berharga, ialah antara waktu zuhur, waktu azan zuhur hingga qomat zuhur. Itu juga adalah satu saat yang berharga. Hadisnya, hadisnya ada, saya tak ingat matannya, tetapi mafhum hadis itu baginda Nabi menyebut ada di satu sana fiha sa'atun, pada waktu baina azan wa iqamah fi zawalil syamsi. Dalam perkataan ni zawal syamsi, maknanya zawal tu matahari yang tergelincir tu. Berapa second tu? Tak lama tu. Di situ Nabi sebut tuftahu abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Maknanya kalau kita berdoa antara zuhur dan asar tu, antara azan zuhur hingga qomat zuhur tu, sebelum dirikan solat zuhur lah maksudnya. Azan zuhur, habis kan ada take time masa untuk kita solat sunat qabliyah tu kan. Sebab itu ada sana sunat yang kita dah belajar, 2 rakaat yang dituntut dan 2 rakaat yang tidak dituntut, maknanya 4 rakaat zuhur. Kalau boleh zuhur ni, masjid-masjid surau lambatkan sikit. Kita selalu lambat nak sembahyang ni waktu subuh. Sebenarnya zuhur tu adalah saat yang baik juga untuk kita lambatkan solat zuhur. Sebab di situ ada saatnya Nabi sebut, antara azan zuhur ke qomat zuhur itu adalah saat yang diberkati, di mana dibukakan pintu-pintu langit dan dia berdoa ke, dia beramal ke, dia solat ke, dia berzikir ke, dia bersedekah ke, waktu itu adalah terus ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini ramai yang terlepas pandang dan mungkin tidak tahu. Ini hadis Nabi SAW yang sahih yang kita belajar dah sebenarnya. Saya sebut dalam kelas-kelas pula, mungkin para jemaah tak ingat. Saya ulang balik. Jadi begitu pada waktu malam, baginda Nabi SAW menyebut, inna fil lail la sa'atun. Nampak perkataan sa'atun tu? Sa'atun ni jam. Tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita, sa'atun tu saat. Kan? Kita gunakan saat. Saat tet. Itu perkataan kita, saat. Dalam bahasa Arab dia saniyah. Saniyah ni maknanya saat lah. Istanna, bahasa Arab istanna, ketika kan, saat ketika. Tapi dalam
saat yang kita gunakan dalam masalah itu mana betul ketika mana. Dia satu saat yang ketika yang tidak lama. Ya. Saat tu ni maknanya satu saat lah, satu time yang value time, golden time. Ya. Kalau satu masa itu bertepatan pula, yang kita tak tahu. Ya, Nabi kata pada waktu malam itu yang tidak ada seorang Muslim yang mohon kepada Ta'ala akan satu perkara yang banyak berurusan dunia akhirat menepati tadi yuwafiquha saat yang berkata melainkan diberikan permintaannya, maknanya mustajab. Maknanya waktu tu, sebab tu saya kata tadi kita dah belajar sepertiga malam akhir ni bermula jam 4 kan, bermula jam 3 lah, mana 4, 5, 6, 7 tadi kan, kita dah buat kiraan matematiknya. 4, 5, 6, 7 maknanya bermula pukul 3 tu kita bangun. Yang terbaik, boleh bangun awal lagi, boleh, tapi kita nak yang terbaik sebab nak saat ni lah, saat ni. Ya, mula pukul 3 kita dah mula bangun, bersihkan diri, 3.30 kita dah mungkin dah solat dan sebagainya. Pukul 4, pukul 5 mulakan kita nak kejutkan isteri pula dan sebagainya. Begitu isteri pula kejutkan suami. Banyakkan berdoa waktu ini. Sebab ni jaminan Nabi menyebut dalam hadis ini, wa fil laili la sa'atun la yuwafiqu rajul muslim yas'alullaha khaira, meminta dia akan kebaikan untuk dirinya, ataupun untuk dunianya maupun akhiratnya. Illa, makna illa ni menguatkan nescaya pasti a'tahu iyaha. Perkataan bahasa Arab ni, tengok, kita nak guna bahasa Melayu ni, kita nak menyatakan kepastian ni kadang-kadang tak sampai. Ya ke kau cakap ni? Kita banyak kali ya ke. Macam nak meyakinkan ni convincing, nak meyakinkan susah. Kan? Dengan menggunakan ayat-ayat yang berbelit lagi lah, tak faham-faham. Kan? Tapi kalau bahasa Arab menyebut satu perkataan ini, dah faham. Ni memang sungguh-sungguh lah ni. Antaranya perkataan iyah, antaranya perkataan inna, antara perkataan qad. Ini maknanya sesungguh penting lah. Maknanya satu penegasan lah. Yang ketiganya, yang berikutnya, iyahu, hanya untuk dia ni. Menguatkan lagi. Illa dah nak menguatkan dah. Iyahu, menguatkan lagi. Pasti dia dapat dimakbulkan doanya. Yas'alullah. Dan saat ini bila? Kullu laila zalik. Wa zalika kullu lailah. Dan setiap malam ada waktu saat ini. Macam tadilah saya cerita waktu Zuhur tadi, antara azan Zuhur hingga qomat Zuhur itu adalah saat yang paling diberkati dan paling mustajabkan doa, dan ianya berlaku setiap hari sebenarnya. Setiap hari. Rebut tuan-tuan hajah, tuan-tuan haji untuk saya di sini dan juga tuan-tuan haji. Baik, dalil yang berikutnya hadis daripada Al-Quran, iaitu Suratul Isra, Suratul Isra yang kita baca, yang selalu kita juga baca, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini juga dalil yang menguatkan bahawa orang yang bangun malam dan dia itu bertahajud dan melakukan perkara-perkara sunat, khususnya solat, termasuklah baca Quran, dia berzikir, istighfar, minta ampun, itu semua termasuk nafilah lah. Nafilah ni bukan maksudnya solat saja, nafilah ni termasuk perkara-perkara sunat yang lain, tapi yang mendominasi dalam perkataan nafilah itu adalah solat lah, solat lah. Mereka itu bangun nak mengharapkan redha Allah, maka dia akan dibangun juga nanti di akhirat nanti, yang Allah bangunkan dalam keadaan kedudukan yang terpuji. Masya Allah. Sebab tu saya teringat kata-kata almarhum Datuk Dr. Ismail Kamus. Kita ni nak selesa tidur kat dunia ke nak selesa tidur dekat kubur? Almarhum dah orangnya. Saya pegang kata-kata beliau, betul. Kalau kita nak rasa selesa tidur di kubur, di alam barzah, kita kena kurangkan selesa tidur di dunia. Maksud kurang selesa kat dunia, maknanya jangan banyak tidurlah kat dunia ni, khususnya waktu malam. Banyak-banyak bangkit malam, agar kita mendapat keselesaan nanti di alam barzah. Dan kalau alam barzah kita selesa, kalau di sempadan kita dah dapat
Kan? Kita belum masuk istana lagi. Kita baru berada di border istana. Pun dah orang layan kita baik. Sasah kita akan menjadi tetamu masuk dalam istana itu dengan layanan yang lebih baik. Tapi kat border nak masuk istana pun dah dihalau-halau. Ya. Macam mana kalau dah masuk dalam istana tu? Sasah kena layanannya juga kasar-kasar. Itulah ibaratnya orang barzah ni, dia adalah batasan. Barzakhun ni maknanya perbatasan. Kan? Syurga dah nampak tapi belum masuk lagi. Neraka dah nampak tapi belum masuk neraka lagi. Itu maksudnya barzakh tu. Dah nampak semua. Jadi kita nak selesa kat alam kubur, alam barzakh, semestinya dah akan selesa di akhirat. Dengan kita kurangkan selesa hidup di dunia ni. Kurangkan selesa tu maksudnya banyakkan kita beribadat. Kurangkan selesa maksudnya kurangkan selesa dengan kita tidur waktu malam. Kurangkan tidur, maknanya banyak bangun malam. Ya, dan setiap malam. Jadi betul lah, kata Datuk Dr. Ismail Kamil mengatakan nak dapat selesa tidur kat dunia, kat akhirat nanti ataupun di alam barzakh nanti, kurangkanlah selesa tidur di dunia. Kita bimbang kita ni selesa sangat tidur di dunia, kita bimbang kita selesa sangat tidur di dunia sehingga tak bangun-bangun. Jadi kita bimbang ke alam barzakh nanti, dia menjadi tidak selesa tidur di alam barzakh. Nampak? Nanti kita bimbang, kan? Saya nasihati diri saya dan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, lagi-lagi peringkat umur kita, dah kita kata dah 6 siri, 7 siri, tak kiralah muda ke, semestinya nak mendapatkan keselesaan tidur di alam barzakh dengan kita kurangkan keselesaan tidur di dunia. Baik, ini kita terus cerita pada kaifiat lah. Bagaimana kaifiat untuk melakukan solat tahajud ini, iaitu huraian ulama rahimallahu ta'ala, sekurang-kurangnya solat sunat tahajud itu dilakukan dengan melakukan 2 rakaat. Sekurang-kurangnya. Sebab itu kalau kita terlewat bangun mana lah tahu kan, bukanlah mana tahu, biasa pun terlewat kan. Kadang-kadang lah, jangan biasalah, kadang pukul 5.45, sekarang subuh 6.2 minit 5.45 tu dah nak bersiap sendiri, dapat 2 rakaat pun jadilah sebelum kita nak ke masjid atau ke surau ataupun nak dirikan solat subuh. 2 rakaat tahajud jadilah. Tu kata ulama, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan banyaknya tidak terhad. Tapi dalam hadis Nabi SAW, baginda isteri baginda Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, kaifa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail? Kana Nabi Aisyah menjawab, kana yusalli 11 raka'atan kanat tilka salatahu yasjudu sajadah min zalik qadar ma yakru ahadukum 50 ayah qabla an yarfa' ra'sahu wa yarka' rak'atayn qabla salatul fajr summa yastaji' ala syaqqihi al-ayman hatta ya'tiyahul madadil lis-salah. Maksudnya Aisyah menjawab, baginda Nabi SAW mendirikan solat malam ini ataupun solat tahajud ini sebanyak 11 rakaat. Ihda asyara. Kadar sujud Nabi SAW adalah selama tempoh seseorang itu membaca 50 ayat. Lamanya sujud Nabi SAW. Maknanya sebab tadi wa fi inna fil laili sa'atun tadi. Di waktu malam tu ada 1 saat yang kita tak tahu, tapi ada saat tu. Jadi mana tahu saat itu adalah waktu kita sujud dan kita minta doa pada waktu sujud itu, maka dimakbulkan. Itu sebab Nabi banyakkan sujud dan lamanya sujud Nabi SAW pada waktu malam ini. Sehingga kan Aisyah mengatakan sujudnya Nabi itu lamanya seperti kamu baca 50 ayat. Sebelum baginda mengangkat kepala baginda, dan rukuk juga sebanyak 2 rakaat sebelum solat subuh. Kemudian baginda SAW berbaring pada sebelah kanan sehinggalah didirikan solat, iaitu solat subuh. Jadi kalau kata tadi had bilangan seminimanya 2 rakaat dan banyaknya itu tidak terhad, namun bagi hadis Nabi menyebut adalah 11 rakaat. Adalah 11 rakaat. Maksud 11 rakaat itu apa? Maknanya Nabi buat 4, 4, 3. 4, 4, 3. Kenapa 4? Sebab solat ni
solat sunat ini sifat dia masna-masna. Nabi sebut dan Aisyah pun ditanya bagaimana solat Nabi. Solat Nabi masna-masna. Solat subuh, solat malam Nabi ni ataupun solat sunat Nabi ni dilakukan dengan dua-dua. Nabi menyebut dua-dua itu adalah sifat solat sunat. Tapi kesempurnaan solat sunat di dalam 4. Sebab itu Aisyah menjawab soalan sahabat bahawa baginda bersolat 4 rakaat dan janganlah kamu bertanya kesempurnaan solat panjang yang baginda itu, kata Aisyah. Dan Nabi solat lagi 4 rakaat dan janganlah kamu bertanya akan kesempurnaan pada panjang yang solat baginda Nabi. Dan baginda solat 3 rakaat. Maknanya 3 rakaat itu adalah witir. Maknanya Nabi menjalankan 2-2-2, maknanya 2-2 4, 2-2 4, dan 2 witir 1, 3 rakaat witir, maknanya 2-1 lah. Jadi nak bagi tahu bahawa kadar rakaat untuk kita bangun malam ini solatnya minimal 2. Sifat solat itu sendiri, solat sunat itu adalah 2, dan kesempurnaan solat itu adalah 4. Dengan baginda Nabi lakukan dengan 2 solat 4-4-3, maknanya 4-4-3 witir. Macam tu. Okey Ustaz, kalau saya nak solat taubat pun boleh. Solat di sini adakah khusus pada solat tertentu? Nabi tidak dalam hadis tidak menyatakan bahawa Nabi melakukan solat malam itu dengan tertentu dengan niat taubat ke, niat hajat ke. Kita selalulah solat sunat taubah ke, solat sunat hajat ke, solat sunat istikharah ke, itu tak ada masalah untuk kita amalkan untuk hari ini. Tapi apa yang Nabi tunjukkan, Nabi bangun untuk solat malam. Sebab itu ada niat dalam solat. Dalam hadis Nabi menyebut solatul laili. Tak ada pun solat sunat tahabat, solat sunatul taubat, solat sunatul hajat, tak ada pun dalam hadis Nabi melakukan pada waktu malam itu dengan solat taubat hajat. Tetapi solat malam itu sudah merangkumi niat kita. Merangkumi niat apa? Kita mungkin nak niat berhajat, kita niat untuk bertaubat, niat untuk kita istikharah, tak ada masalah. Asalkan ianya ada dilakukan pada waktu malam. Nabi melakukan itu ada solat umum Nabi yang Nabi niatkan umum, solatul lail, solatul lail, mana umum, merangkumi semua. Kita nak niat khusus solat tu taubat, tak ada masalah. Dia dikategori juga solatul lail. Kita niat solat taubat juga dikira-kira solat tahajud. Itu sebab tu Ustaz nak sembahyang solat tahajud dulu ke taubat dulu? Sebenarnya dua-dua boleh. Sebab kalau kita solat tahajud dah tentu ia adalah solatul malam, solatul lail. Kalau kita solat taubat juga merangkumi solat tahajud tadi adalah solat waktu malam. Cuma kita ni diajar untuk niatkan lebih khusus. Tak ada masalah, ulama memberikan panduan kita amalkan. Namun apa yang kita lakukan solat jenis solat pun dalam malam itu semua tu dikira solatul lail. Seperti mana yang ditunjuk oleh baginda Nabi SAW. Sekurang-kurangnya 11. 11 tu termasuk witir lah. Maknanya kalau kita nak buat solat ni, maknanya buat 8 lah. Mungkin witir tu kita lebih buat awal sebelum tidur. Tapi dalam kehidupan Nabi, inilah 11 rakaat yang Nabi buat setiap malam. Wajib bagi Nabi SAW. Pernah dalam riwayat hadis yang lain, Nabi tertinggal solat malam ini. Waktu itu waktu peperangan, Nabi letih sangat. Lalu Nabi tidak sedar. Nabi qadakkan solat malam itu waktu-waktu siang. Maknanya macam solat wajib kan, kalau kita tinggal solat subuh contohnya, kita qada solat subuh tu. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita juga, kalau kita dah istiqamah dengan solat sunat, kita boleh qada solat tersebut. Baik. Itu rakaat masa yang saya sebut tadilah. Masanya sesudah mengerjakan solat isyak, nampak? Maknanya sesudah waktu isyak. Kalau dah waktu isyak dia sembahyang tahajud ataupun sembahyang semalam, tak boleh. Sebab dia syarat masuk waktu isyak, betul, mesti mengerjakan solat isyak. Sebab itu dalam buku ini menyatakan melakukannya sesudah mengerjakan solat isyak. Dan sehingga bila? Sehingga terbitnya fajar, maknanya sebelum subuh. Itu masa dia. Dan afdalnya ialah pada pertengahan malam, maknanya sepertiga akhir tadi. Bermula pukul 3.30 ke, 3.45 ke, pulanglah sehinggalah sebelum subuh. Itu waktu afdal. Dan itulah dia kata tadi, wa minal laili wa kana laili fi sa'atun. Daripada malam itu ada inna fi laili sa'atun. Sesungguhnya pada waktu malam tu pukul 7 malam, pukul 8 malam, 9 malam sehinggalah pukul 6 pagi tu, sebelum subuh tu ada
saatun, saat yang diberkati, yang dimakbulkan segala hajatnya dan amalannya sekiranya dilakukan pada waktu saat itu. Ya. Dan saat itu sudah semestinya insya-Allah dia ada berada di hujung-hujung. Sebab apa hujung-hujung? Sebab tu hujung tu yang orang yang lena tidur tu. Kalau bangun pukul 11-12 malam biasa. Lagi-lagi bangun nak terkencing. Itu lagi biasa. Jadi dia pun sembahyang tahajud. Boleh ya. Dia lepas sembahyang lepas dia qada buang air kecil tu, dia nak sembahyang tahajud tu boleh, tak ada masalah ya. Cuma saat itu mungkin belum sampai lagi, belum tiba lagi. Saatnya bila? Dalam buku ini ataupun dalam mana-mana riwayat hadis Nabi sebut sepertiga akhir, sulusul akhir. Dalam hadis lain menyebut wasulusahu, sepertiga daripada akhirnya. Ya. Dikehendaki mengerjakannya sesudah bangkit daripada tidur. Nampak? Yang saya cakap tadi, ya. Syarat untuk mengerjakan solat tahajud ini mesti dia tidur dulu. Kalau dia tak tidur, dia daya sembahyang malam tapi dia nak buat solat malam, boleh, tak ada masalah. Cuma tak dapatlah dia nak katakan solat tahajud tu. Solat tahajud tu dia tak dapat fadilat tahajud tu. Dia dapatlah fadilat solat-solat yang lain dia lakukan tu dapat, tak ada masalah, dia tak tidur ni. Cuma nak dapatkan fadilat tahajud yang katakan Allah SWT wa minal fatahajat bihina filatalaka asa ayyab'asaka ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda ni, yang Allah nak bangkit dia di akhirat dengan kedudukan yang istimewa ni, dia mesti tidur dalam keadaan yang susah, dia nak bangun tu, dia bangun juga, maka dia dapat tempat ni, maqam, kedudukan yang terpuji. Ya. Hendaki mengerjakan sesudah bangkit daripada tidur dan mengerjakannya di rumah lebih afdal daripada mengerjakannya di masjid. Sebab itu solat-solat fardu ni afdal ni di masjid, dan solat-solat sunat sebenarnya afdal di rumah. Itu kena faham. Sebab apa? Sebab afdal fardu tu di masjid sebab dia ada syiar. Masjid kita diimarahkan, kampung kita hidup dengan suasana Islam, adanya azan, adanya bacaan-bacaan Al-Quran di masjid, pengajian-pengajian, itu adalah syiar. Tapi perbuatan sunat ini adalah untuk syiar dalam rumah kita. Wajib adalah syiar di kampung kita, sunat adalah syiar dalam keluarga kita. Itu kita nak bagi mudah. Perbuatan wajib ni afdal di masjid, perbuatan sunat ni afdal di rumah. Namun begitu tak ada masalah buat juga di masjid, tapi nak cerita afdal, afdal. Sebab itu solat ini, buku ini mengerjakannya ini adalah afdal di rumah berbanding daripada masjid. Jadi saya sekadar itu untuk perihal tentang solat tahajud selesai. InsyaAllah kita akan pergi berikutnya ialah berkaitan dengan solat sunat duha, insyaAllah. Sekali itu saya minta ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan, kekhilafan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita, pengajian kita pada hari ini melalui program takmir yang dianjurkan oleh JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam setempat ini, mudah-mudahan memberikan kita manfaat dunia dan akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.